Sila, Bandar Kuching. Terima kasih. Dalam list saya nampak 2 wakil PK ada cakap. DEP sama PAS belum. Itu sebab saya panggil Bandar Kuching. Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Saya coba untuk adil, walaupun kadang-kadang dilihat tidak adil. Tak apalah. Saya sendiri tanggung. Sila. Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk berbahas dalam itu orang undang-undang meminta akta profession undang-undang. Walaupun itu akta profession undang-undang ini tidak akan terpakai di Sabah dan Sarawak, tetapi memandangkan ada cadangan daripada sesetengah yang berhormat di sini, saya berasa terpanggil untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Saya ingin merujuk kepada khususnya kepada apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Tangga Batu bahawa untuk membukakan pengamalan undang-undang Sabah dan Sarawak kepada pengamal-pengamal undang-undang dari Semenanjung Malaysia. Dan sebagai seorang pengamal undang-undang juga dan sebagai wakil rakyat daripada Sarawak, saya ingin menegaskan bahawa profession undang-undang di Sarawak tidak mahu membukakan pengamalan undang-undang di Sarawak kepada Semenanjung Malaysia. Ini adalah satu hak keistimewa yang telah kita janji, kita setuju pada masa pembentukan Malaysia. Ini ada tertakut dalam perjanjian Malaysia di mana satu keistimewaan diberi kepada profession legal undang-undang di Sarawak dan Sabah. Saya ingin rakan-rakan saya dari Sabah juga setuju kepada apa yang saya ulaskan di sini, bahawa profession di Sabah, legal profession di Sabah dan Sarawak tak ingin membukakan legal profession Sabah dan Sarawak kepada legal profession dari Semenanjung Malaysia ini. Dan kita juga tidak ingin bahawa itu Legal Profession Act ini dilanjutkan kepada Sabah dan Sarawak. Dan ini saya ingin menegaskan itu position of the legal profession di Sabah dan Sarawak dalam Dewan ini, supaya tak ada apa-apa keraguan bahawa yang akibat daripada cadangan daripada Yang Berhormat Tangga Batu. Dan Datuk Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, ini keistimewaan yang kita telah menikmati sejak itu kemerdekaan pembentukan Malaysia ni. Kita harus want to preserve it. Dan tapi nampaknya ada sesetengah sektor yang telah bercuba untuk mencaburi keistimewaan ini melalui cara yang tidak langsung. Ini yang amat membimbangkan saya. Saya ingin membangkitkan satu contoh di mana itu keistimewaan ini telah dicaburi oleh pengamal undang-undang di Semenanjung Malaysia sini. Dan credit card cases di mana defendantnya di Sarawak, bank yang menjemput defendant itu, customer mereka juga ada cawangan di Sarawak. Dan selepas itu customernya tak berupaya membayar. Bank-bank yang terlibat ini, mereka memulakan kes di Kuala Lumpur dengan
walaupun transaksi semua mengenai itu kes-kes kredit card atau loan ini adalah ditransakkan di Sarawak. Dan satu kes ini oleh kerana kes itu dimulakan di Kuala Lumpur, defendant sudah miskin, tak dapat mempertahankan kesnya, tak ada upaya untuk datang ke Kuala Lumpur, mengupai seorang peguam di Kuala Lumpur untuk fight mempertahankan kesnya. Dan adakah ini satu cara supaya itu keistimewaan profession undang-undang ini telah dicaburi? Dan bukankah ini adalah tidak adil untuk orang-orang Sarawak dan Sabah? Saya boleh beri satu contoh kes di mana satu keadilan telah dilakukan. Dalam kes satu kes OCBC Bank, dia dakwa defendantnya, dia menuntut 40,000 utang visa credit card. Padahal dalam 2011 itu defendant telah confirm dengan bank utangnya hanya RM19,000 Malaysia. RM19,000 Malaysia. Tetapi dalam kes tuntutan ini, kes samannya yang difailkan di Kuala Lumpur, bank ini menuntut RM45,000 Malaysia. Dan defendant ini nak pergi ke court untuk menunjukkan bank statement yang menunjukkan bahawa hanya RM19,000 Malaysia utangnya. Tapi dia tak ada duit untuk bayar tambang pergi ke KL. Dan apa boleh buat? Dalam hal ini saya tulis kepada Bank Negara, akhirnya OCBC Bank mereka mengakui salah. Oh, ini typo error. Kita bukan utangnya bukan 19,000, tetapi utangnya bukan 45,000 yang dituntutkan dalam kes saman ini, tetapi adalah 19,000. Nah, ini menunjukkan satu ada trend di mana korporat besar yang headquarter HQ-nya di KL, khususnya bank, mereka headquarter ibu pejabatnya di KL, walaupun customer mereka adalah di Sarawak, walaupun akaun mereka dibuka di Sarawak, di Sabah, tetapi kalau ada kes, mereka filekan di KL, supaya adalah lebih susah untuk defendant ini untuk fight the case in court, supaya judgment in default dapat diambil, dan supaya itu orang tak ada chance. Dan dari segi profession undang-undang juga, ini telah secara tidak langsung mencaburi keistimewaan yang tertakluk dalam perlembagaan persekutuan kita. Oleh itu saya haraplah kerajaan kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang, tapi saya haraplah Bank Negara boleh memberi perhatian atas perkara tersebut, di mana peguam-peguam di Sarawak dan Sabah tidak dianaktirikan oleh bank-bank di negara kita. Apa hahaha sana? Mana kucing, betulkah itu cakap? Betul. Ya. Memang betul. Ada beberapa kes sudah. Dan putuslah itu alas pemikiran saya. Okey, saya akan gulunglah. Minta penjelasan. Minta penjelasan. Okey.
Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Bandar Kuching. Ya, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Bandar Kuching mengenai hak-hak profesional undang-undang adalah satu otonomi kepada Sabah dan Sarawak. Tapi baru-baru ini kita dengar komen-komen daripada speaker Dewan Undangan Negeri Sabah mengatakan 20 perkara perjanjian itu tidak akan valid atau sudah dihapuskan kerana semua 20 perkara atau separuh 20 perkara sudah masuk ke Lembagaan Persekutuan. Dan saya ingin tahu daripada pihak Yang Berhormat Bandar Kuching atau kementerian, bagaimana kita boleh mempertahankan hak-hak ini tentang itu 20 perkara, dan kita ingin tahu ini ada masih valid ke tidak. Sekian, terima kasih. Saya fikir ini hanya pendapat speaker di Sabah sana lah. Ini memang ini menunjukkan satu ignorant of the law on his part lah. Ya, dari pendapat saya memang apa yang telah dijanjikan semasa pembentukan Malaysia ini masih berkuat kuasa, dan ini apa yang itu keistimewaan yang diberi kepada Sabah Sarawak ini serupa dengan keistimewaan yang diberi kepada Bumi Putra dan non-Bumi Putra. Nah, ini kalau kita nak tadi Yang Berhormat Tangga Batu ada cadangan untuk batalkan ini keistimewaan yang diberi kepada Sarawak. Apa ada perbezaan? Bolehkah itu kalau itu keistimewaan yang diberi kepada Sarawak akan dibatalkan? Bukankah takkan semua keistimewaan akan dibatalkan? Dan saya haraplah kalau ada apa-apa cadangan untuk menghapuskan, abolish keistimewaan yang diberi kepada Sarawak, biarlah dia datang daripada orang-orang Sarawak dan bukan orang-orang yang bukan Sarawak atau Sabah. Sekian, terima kasih.